Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazi nastafa. Amma ba'. Ashabul fadilah, tuan-tuan imam, ustaz, asatizah yang dirahmati Allah. Kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang berbahagia ini ada ruang dan berpeluang untuk hadir dalam muzakarah imam-imam, dan pagi yang berbahagia ini lanjutan daripada perbahasan pada awal Mac 2020. Awal Mac, tak silap saya, ke akhir Februari 2020. Kita ada bicarakan berhubung tentang khilaf ulama di kalangan ulama-ulama yang bermazhabkan Imam Asy-Syafi'i sendiri pun khilaf dalam mentakrifkan ta'un dan wabak. Sebahagian besar daripada ulama-ulama bermazhabkan Imam Asy-Syafi'i, antaranya Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, menyatakan bahawa tiada perbezaan antara ta'un dan wabak. Pun begitu Imam Abi Ishaq Asy-Syirazi juga di kalangan tokoh-tokoh ulama as-salafus salih bermazhabkan Imam Asy-Syafi'i, menyatakan bahawa berbeza antara nilai wabak dan nilai ta'un. Maka akhirnya Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani dah wafat 100 tahun yang lalu, menulis dalam kitabnya Furu' Masail, menyatakan bahawa terima pakai kedua-duanya. Kita boleh terima pakai kedua-duanya. Imam An-Nawawi rahmatullah alaih menyatakan tiada perbezaan antara wabak dan ta'un, dan kita juga boleh menerima pakai bahawa ada perbezaan antara wabak dan ta'un. Persoalannya bagi kita imam kerajaan negeri Johor, peduli apa? Yang penting ada kenaikan gaji apabila sampai masanya. Base time base tu. Apa perlunya nak tahu sama ada wabak dan ta'un itu ditakrifkan dengan pentakrifan yang sama ataupun yang berbeza? Ya, perlu kita mensabitkan perkara ini kerana ianya nanti mempengaruhi tentang pelaksanaan ibadah. Tentang pelaksanaan ibadah. Ya. Tinggal lagi imam-imam kerajaan negeri Johor tak banyak kira bicara. Maknanya apabila diarahkan al-istiba'an
fi sufufis salah, al-istiba'an, penjarakan pada saf-saf dalam solat. Maka semua daripada kita imam-imam kerajaan negeri Johor patuh, ya, kita tak banyak kira bicara. Tetapi banyak juga di tempat lain imam-imam qaryah di dalam daerah Johor Bahru sendiri yang sememangnya mereka tetap solat dengan tiada al-istiba'an bainas sufuf, tidak ada penjarakan antara saf-saf. Ya, kenapa nak dijelaskan perkara ini? Apabila nanti orang awam memang mereka akan mengajukan soalan kepada imam-imam kerajaan negeri Johor yang bertangga gaji dari S19 sampailah S32 seperti itu. Mereka akan tanya, apa nas al-istiba'an? Satu. Yang kedua, mereka akan kata, dapat tak fadilat berjamaah? Terlepas ke tuntutan berjamaah kerana terputus saf sama sekali? Tidak ada hadis yang mana Rasulullah menyuruh al-istiba'an, penjarakan bainas sufuf, di antara saf-saf dalam salat. Mereka akan tanya, zaman Rasulullah tak berlaku ke ta'un? Zaman Rasulullah tak berlaku ke wabak? Wah. Dan adakah kalau wujudnya al-istiba'an bainas sufuf, sekiranya ia ada di situ penjarakan antara saf dan ahli jamaah, sudah ada dibahaskan dalam kitab-kitab fiqh. Sama ada ulama-ulama Syafi'i yang al-mutaakhirin yang masyhur, Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami, Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami, tapi tak dibahaskan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Begitu juga tak dibahaskan oleh Asy-Syaikh Ar-Ramli dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj. Ya. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami bersama dengan Syekh Ramli, kedua-duanya itu berguru dengan Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Zakaria Al-Ansari. Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Zakaria Al-Ansari berguru dengan Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi. Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi berguru dengan Imam Ar-Rafi'i. Begitu juga Imam Ar-Rafi'i berguru dengan Imam Abi Ishaq Asy-Syirazi. Imam Abi Ishaq Asy-Syirazi berguru dengan tokoh Imam Al-Haramain. Imam Al-Haramain berguru dengan tokoh yang hebat, antaranya Imam Al-Mazani, Imam Al-Buaiti, yang berguru dengan Rabi' bin Sulaiman. Rabi' bin Sulaiman berguru dengan Asy-Syaikh Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi tak perlu ingat kalau nak buat master pun benda tu. Jadi ingat ni kerana perlu ingatlah. Sekiranya orang tanya kita selaku imam kerajaan negeri Johor, mereka akan bertanya, sama ada tanya nak uji ataupun tanya nak klasifikasi bagaimana mutu imam kerajaan negeri Johor. Tidak ada satu kitab fiqh pun dalam kita kata tarik mutaakhirin dan tarik mutaqaddimin dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i membicarakan tentang al-istiba'an, penjarakan baina sufufis salah. Baiklah. Jadi
setelah ulama-ulama as-salafus salih menjelaskan tentang pentakrifan wabak dan ta'un. Wabak dan ta'un, apabila kita berpegang dengan, kita lebih cenderung dengan Imam An-Nawawi bahawa wabak itu ta'un dan ta'un itu wabak, maka pada tahun 1833 Hijrah bersamaan 1412 Masihi. Jauh lagi itu, kerana Alfonso de Albuquerque menawan Melaka 1511 Masihi. Maka bayangkan 100 tahun lebih awal, 14 tahun 1412 bersamaan dengan 833 Hijrah, maka berlaku insiden dan aksiden yang menakutkan. Akhirnya ulama Mesir bersetuju al-istibaan, penjarakan bainal musallin, di antara orang-orang yang menunaikan salat berjamaah. Jadi maknanya pelaksanaan ini adalah 800 tahun yang lalu lah, pelaksanaan al-istibaan. Maka apa yang nak dijelaskan, sehinggalah tokoh ulama yang tersohor pada ketika itu Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia berbeza dengan Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami fiqh, Ibnu Hajar Al-Asqalani hadis. Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pada tahun 833 Masihi, 833 Hijrah bersamaan 1412 Masihi, mula mengarang satu kitab, Bazlul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Bazlul Ma'un, berkorban. Bazlul ni satu pemberian, satu pengorbanan. Berkorban memberi pertolongan. Fi Fadlit Ta'un, dalam menghadapi limpahan wabak. Fadli di sini maknanya pandemik, suasana yang tak terkawal, wabak, penyakit. Jadi ta'un tu diterjemahkan sama dengan wabak, penyakit. Bazlul Ma'un fi Fadlit Ta'un, berkorban memberi pertolongan dalam menghadapi pandemik, wabak, penyakit. Itu terjemahan standard lah. Kalau terjemahan kita ni kan yang mengharapkan tauliah akad nikah, jadi alah pemberian lah, berilah pertolongan mana yang termampu dalam menghadapi ta'un. Baik, Al-Hafiz Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, jadi dilahirkan pada tahun 773, wafat pada tahun 852 Hijriyah. Walau bagaimanapun, penjelasan yang dibuat oleh Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani di zamannya tu, kerana dialah antara tokoh yang alim di Mesir, di negara Mesir pada waktu itu. Jadi
tak ada lagi kita kata bangkangan. Selepas 852, maka kita dapati bahawa kitab ini tak lagi dijadikan rujukan. Tak lagi dijadikan rujukan. Hinggalah dirujuk semula. Dirujuk semula apabila Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan berlakunya keadaan pandemik tak terkawal COVID-19. COVID-19. Apabila berlaku COVID-19, satu dunia menunggu dan menanti bagaimana. Akhirnya Arab Saudi membuat keputusan al-istibaan, maknanya penjarakan dalam menunaikan solat di Al-Masjidul Haram dan di Al-Masjidun Nabawi. Bagi kita imam kecil-kecilan ikut ajalah. Dan tuan-tuan pun tak nak pertikaikan sama ada luput atau tidak apa yang disebut kelebihan ganjaran yang Allah berikan solat berjamaah gandaan 27 kali. Kita pun tak nak bicara, dan setakat ini orang awam pun tak nak bicara. Cuma kita dapati ada sebahagian kecil masjid dan surau yang mereka tak dapat penjelasan, maka mereka tak bersetuju dengan al-istibaan, penjarakan. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya dah bagi pada tuan-tuan apa nama PDF-nya. PDF dah ada. Sejarah kitab ini, saya tahu kitab ini ketika belajar di pondok penanti Madrasah Manabi'ul Ulum, ada seorang ustaz, kita namakan Ustaz Arabi. Ustaz Arabi, dia hanya datang waktu malam dan sesiapa yang nak menadah dengan dia dipersilakan. Jadi Ustaz Arabi ni dia ada 3 kedai mas di Georgetown. Orang utara kata Tanjung. Kalau Tanjung tu Georgetown. Jadi kayanya Ustaz Arabi ni, dia ada 3 kedai mas. Jadi dia takutlah ilmu dia hilang kerana dia belajar dulu dekat Lucknow, India. Jadi dia datang pondok penanti seminggu 3 malam. Jadi dia ajak. Oleh kerana saya waktu tu belajar pondok penanti dah tua, jadi kita pun dengar bahawa malam Ustaz Arabi, kita panggil dia Al-Hafiz Ustaz Arabi. Al-Hafiz tu bukan maknanya dia hafiz Quran, dia hafiz Al-Hadis. Al-Hafiz Maulana Ustaz Arabi nak baca kitab Faidul Qadir. Faidul Qadir syarah kepada kitab Al-Jami'us Saghir. Al-Jami'us Saghir adalah kitab hadis yang dikumpul oleh Al-Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti kumpulkan hadis-hadis dalam satu kitab namanya Al-Jami'us Saghir. Kemudian Imam As-Suyuti dah kumpulkan hadis tu, hadis-hadis pilihan. Muridnya Al-Syaikh Al-Imam Al-Manawi buat syarahnya Faidul Qadir 6 jilid. Hadis-hadis pilihan 6 jilid. Jadi saya pun belajarlah kitab Faidul Qadir tu dengan Ustaz Arabi. Waktu belajar tu dia cerita tentang ta'un.
Maka dia beritahu, ni ada kitab karangan Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Maka dapatlah kitab tu, kita foto sikit ramai-ramai. Aku pun waktu tu bukan ikhlas nak belajar pun. Jadi dah kita waktu kosong, Ustaz Arabi ni kalau dia datang dia bawa makanan. Jadi aku memang tak ikhlas. Aku belajar dengan dia, aku nak makan. Belajar pondok perut lapar. Ustaz Arabi datang, jangan tak datang. Jadi kita belajar. Rezekinya dapatlah belajar kitab Faidul Qadir, Syarah Al-Jami'us Saghir. Walaupun tak belajar dekat Lucknow India, tapi dapat memahami tarik pembelajaran hadis cara Lucknow, cara di India lah. Walau bagaimanapun dalam perbahasan dia akan kemukakan, maknanya hadis ini Imam Asy-Syafi'i tak guna pakai dalam istinbat hukum. Hadis ini diguna pakai oleh Imam Hanafi dalam istinbat hukum. Begitu. Jadi dialah Asy-Syaikh dah meninggal dunia dah. Ustaz Arabi dah meninggal dunia, tapi sempat ditunjukkan pada kita. Kita pun disuruh photostat. Dia kasih duit. Hang photostat, pergilah photostat. Aku nak bacalah. Yang penting Ustaz jangan tak datang. Kenapa Ustaz datang? Ada barang. Apa barang? Makanan. Jadi tak ada kena-mengena dengan yang mati, mungkin juga ada kena-mengena dengan yang hidup. Baiklah. Kitab ini tak masyhur, ya. Sehinggalah, tuan-tuan, sehinggalah maknanya kini kitab ini menjadi rujukan. Menjadi rujukan di negara Mesir. Begitu juga negara-negara Arab dalam pelaksanaan al-istiba'at, penjarakan sosial. Baik, kita tengok sejarah dulu. Halamannya halaman 40. Halamannya halaman 44. Yang kita nak tengok. Sababu tasnifihi. Sebab kitab ini dikarang. Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa sebab dia karang kitab ini? Dia karang kitab ni bukan nak cari nama, ataupun bukan kerana nak dapat tokoh Ma'al Hijrah peringkat negeri Johor. Tak ada. Habis dekat sini diterangkan kepada kita apa sebab-sebabnya. Halaman 44. Yaqulul Hafiz ba'da ain ya'rada lil bid'ati allati hadasat am 833 Hijrah fi khurujin nas ila Sahra. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan pada tahun 833 Hijrah berlaku satu perkara yang sememangnya tak pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua penduduk negara Mesir diseru, diarahkan untuk berkumpul di lapangan. Tak diberitahu lapangan Tahrir ke dekat Mesir, ataupun lapangan padang mana tak dinyatakan.
ba'da annu dia bisiyami salasati ayyam, selepas bahawa diberi arahan, diseru agar setiap kaum muslimin berpuasa 3 hari berturut-turut. Kama fil istisqa, seperti apa yang dituntut untuk melakukan solat minta hujan. Wajtima'uhum wa du'a'uhum, begitulah mereka itu berhimpun sama dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pada tahun 833 Hijrah bumi Mesir dilanda wabak penyakit. Wabak penyakit, dan mereka bersetuju menyatakan wabak penyakit ini setaraf dengan ta'un. Maka mereka menerima ta'un itu wabak, wabak itu ta'un. Menyatakan kepada kita saat-saat mengerikan, ramai yang terkorban. Ialah apabila negara Mesir 833 Hijrah diserang dengan wabak penyakit yang berjangkit, maka keadaan tak terkawal. Pemerintah mengeluarkan arahan agar semua penduduk Mesir berpuasa 3 hari dan kemudian berhimpun di satu lapangan padang untuk menunaikan solat hajat. Semoga dengan solat hajat dan berpuasa 3 hari, Allah bebaskan bumi Mesir daripada wabak penyakit yang mula membunuh. Yang mula membunuh. Nanti boleh baca sendiri, cuma saya nak tunjukkan aja. Jadi selepas menunaikan solat sunat hajat, setelah berpuasa 3 hari, pelaksanaan seperti solat istisqa minta hujan, Allah datangkan ujian yang lebih besar. Wabak semakin menjadi, ribuan yang terkorban. Ada menyatakan sudah 30,000 yang terkorban di bumi Mesir. Ya. Jadi keadaan pandemik. Makna pandemik ni dah tak terkawal. Keadaan pandemik disebut fadlun, dah melimpah ruah, dah tak terkawal. Mula-mula yang kena tak ramai. Lepas sembahyang sunat hajat, ribuan yang mati berturut-turut, 30,000 yang terkorban. Jangan disalahkan solat sunat hajat tu. Ini adalah, kita kata, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka selepas itu semua dalam ketakutan. Apa jalannya nak menghadapi wabak yang tak terkawal, pandemik? Oleh itu langkah-langkah diambil apabila Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sebenarnya dia mengakui di sini dia tidak hadir sama dalam solat sunat hajat yang diadakan di lapangan dengan ribuan jemaah. Dia tak hadir sama. Bukan kerana dia tak hadir sama dia jadi pembangkang. Tidak. Dia tak hadir sama kerana dia berbimbang-bimbang. Keadaan akan menjadi lebih teruk lagi
Dia apabila dah pandemik ni memang dah tak terkawal. Bermula dengan istilah saqamun, penyakit-penyakit yang merebak dan berjangkit. Jamaknya asqam. Apabila dia merebak, berjangkit, dia tak terkawal, maka dia dinamakan ta'un. Apabila dia dah merebak, tak terkawal, dah ramai yang kena, namanya ta'un. Apabila dengar sahaja ada yang terbunuh, terkorban akibat ta'un, maka namanya wabak. Jadi itu istilah yang diguna pakai oleh masyarakat Islam zaman berzaman, daripada saqamun, asqamun kepada ta'un, dan hinggalah dia membunuh, maka disebut wabak. Kalau sebut wabak tu memang membunuh. Kalau sebut ta'un, dia merebak tak terkawal tetapi belum lagi membunuh. Itulah yang datangnya perbezaan dalam pentakrifan. Haza amrun mustaba'adun bin nisbati li zalikal asri. Mustaba'ad bin nisbah, istiba'ad. Istaba'ada yastabi'idu istiba'adan. Menjelaskan bahawa Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani apabila dia diminta untuk memberi nasihat bagi menghadapi keadaan pandemik. Pandemik. Keadaan pandemik ni kita kata tak terkawal, merebak. Juga kita kenali dengan darjat ta'un, tak terkawal, merebak. Dan dah membunuh pula ribuan yang terkorban, dah namanya wabak. Maka Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami beritahu kepada sultan pada zaman itu agar membuat penjarakan sosial. Dia sendiri dalam keadaan ketakutan kerana selepas sembahyang solat hajat dia tak pergi, tapi anak dia pergi. Kalau dia membangkang, dia tak kasih anak dia pergi. Cuma dia keraguan, takut, dia tak pergi. Solat hajat anjuran, tak tahulah, Majlis Agama Islam Mesir bersama dengan Doktor Yang Mursalin, tak tahulah. Yalah, bersama dengan Doktor Yang Mursalin. Jadi dia tak pergi kerana dia takut, dia keraguan, kerana keadaan tak terkawal. Yelah, tapi dah arahan sultan pun begitu, anak dia pergi. 2 orang anak lelaki dan 1 anak perempuan pergi. Selepas menunaikan solat sunat hajat, tinggal lagi solat sunat hajat tu yang dilakukan tu, sebaiknya kata Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani buat 4 rakaat, 2 salam. 2 rakaat pertama solat sunat hajat sababuha mutaqaddiman.
Dan yang kedua, solat sunat hajat sababuha mutaakhiran. Dua rakaat pertama tu patutnya solat sunat hajat yang terdahulu sebab. Solat sunat hajat sebab-sebab yang telah diraih dan diperoleh. Maknanya sembahyang solat sunat hajat 2 rakaat, dah bagi salam, angkat tangan, ya Allah aku bersyukur. Engkau dah anugerahkan aku daripada S19 kepada S22. Tinggal lagi tak pasti tempat penguat kuasa tu. Contoh. Tak pasti kan. Kita nak kepastian. Itu aja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Contoh tu biar mudah faham kan. Itu hajat yang dah dapat. Barulah 2 rakaat lagi sababuha mutaakhiran. Solat sunat hajat yang sebabnya ditakhirkan. Maknanya hajat-hajat yang belum dapat. Ya Allah, hajat yang belum dapat S41 kan dah ada ijazah sarjana muda syariah Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Contoh Imam Yang. Contoh. Jadi maknanya hajat yang dah dapat, hajat yang belum dapat. Biasanya yang kita buat solat sunat hajat yang belum dapat. Yang dah dapat tak pernah kita buat. Faham Imam? Padahal pun niaga tak menjadi je. Kena buat begitu. Solat sunat hajat terdahulu sebab sababuha mutaqaddiman, dan solat sunat hajat yang terkemudian sebab sababuha mutaakhiran. Mana istimewa? Dua-dua istimewa. Tetapi sebenarnya lebih istimewa solat sunat hajat sababuha mutaqaddiman, sebabnya yang dah dapat. Oleh kerana sebabnya dah berlaku, tidak ada waktu haram untuknya. Tidak ada waktu haram untuknya. Saya dijemput, anak tu nak ambil apa nama UPSR. Jadi disuruh kita, mak bapak datanglah. Masa tu sempit. Jadi tiba-tiba masa tu sempit, yang mampu nak buat solat sunat hajat tu lepas sembahyang fardu asar. Wah, saya kata boleh sembahyang sunat tu, tapi sembahyang sunat yang terdahulu sebab. Guru besar sekolah rendah cakap dengan saya, terdahulu sebab tu macam mana tu ustaz? Solat sunat hajat kejayaan UPSR tahun lalu. Tahun lalu ada 10 orang dapat 6A. Solat hajat begitulah. Maka guru besar kata, ini ajaran baru ke ustaz? Dahlah. Dia nak juga lepas asar tu solat sunat hajat kemudian sebab. Saya kata tak boleh. Kenapa tak boleh ustaz? Kerana sebabnya belum berlaku. Yang boleh sembahyang sunat di waktu haram tu sebabnya dah berlaku. Tak ada pun kita belajar gitu. Tak apalah saya kata. Yalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ceritanya. Sebabnya dah berlaku. Solat sunat yang bersebab, tapi sebab yang dah berlaku. Seperti solat sunat wuduk. Kita dah ambil wuduk. Solat jenazah tu kerana dah wajib tu. Itu lain. Ni solat sunat. Istilahnya lah. Yang penting sebabnya dah berlaku.
Maknanya kita masuk masjid. Dah berlaku lah tu. Yang tak boleh sebabnya belum berlaku. Tapi yang selama ni kita hanya beritahu bahawa solat sunat yang bersebab boleh. Tapi kena ingat, sebab yang dah berlaku je yang dibolehkan. Solat wuduk, solat sunat wuduk tu kerana sebabnya dah berlaku, dah ambil wuduk dah. Dah berlaku. Tahiyatul masjid tu kerana dah masuk dah. Dah berlaku sebabnya. Istilahnya begitu. Tu dia cakap dengan guru besar. Tahun lepas punya keputusan, 10 orang pelajar sekolah rendah titik-titik menitik itu dapat 6A. Jadi kita sembahyang, oh dia kata itu sembahyang sunat syukur. Yelah, terpulanglah. Aku nak cakap lebih, dia pun ada ustaz-ustazah dia yang ada ijazah sarjana muda, ada master pula, tapi ngajar sekolah rendah lah kan, ada master pula. Jadi malu aku. Kita ni imam S32 je, itu pun simpati diberi untuk ditukarkan. Yelah, kalau mutlak tu tak bersebab. Mutlak semata-mata tak bersebab. Kalau mutlak dia kena bersebab, tapi bersebab yang dah berlaku. Dia nak buat solat sunat hajat yang sebabnya belum berlaku. Solat sunat hajat untuk peperiksaan, periksanya belum berlaku. Kita nak buat solat ni, solat yang dah berlaku, kita niat saja buat sunat hajat juga. Yelah, niatnya sama, tapi kita faham hajatnya dah berlaku. Ada permohonan kita tu? Kita mohon dalam hajat tu untuk. Oh, jadi 2 rakaat aja imam yang 2 rakaat lepas bagi salam, imam yang pun angkat tangan tu berdoa tu. Imam yang sebut S19 dapat, S22 dapat, dapat tauliah nikah dapat, tauliah amil dapat, walaupun tak berapa ramai yang bayar tahun lepas. Dapat. Yang dah dapat tersebut dengan Allah, baru kita melahirkan kesyukuran. Kita gembira. Dah banyak aku dapat lah. Gembira. Barulah bangun 2 rakaat lagi solat sunat hajat, tapi niatnya sama. Ya Allah, yang belum dapat ialah isteri kedua, isteri ketiga. Mintalah, itu belum dapat. Ya? Tak apalah, Mam. Tapi kalau dia solat sunat selepas akad nikah tu boleh juga. Sepasal betul. Tengoklah hajat apa. Makna lepas akad nikah tu bila? Dah diijab kabul, tak kisahlah. Telah diijab kabul, hajat dah dapat. Baiklah. Selepas itu kita melihat tentang bagaimana Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan tentang pentakrifan. Dekat sini ada beberapa bab. Jadi sebelum kita melihat yang lain, kita melangkah al-faslul awal, zikru istiqaqihi, menyebut tentang kalimah
kita nak bahas tentang kalimah ta'un tu. Kadang adakah kalimah ta'un itu kalimah yang menanggung beberapa makna, ataupun kalimah ta'un itu kita kata dia merupakan kalimah am, makna am ataupun makna khas. Sama ada kalimah ta'un itu membawa makna yang sarih ataupun makna yang kinayah, yang boleh menanggung beberapa makna. Sebab itu dia nak bahas. Tinggal lagi yang saya nak jelaskan dekat sini, kata Asy-Syaikh Al-Imam Al-Jauhari, at-ta'un wazanhu fa'ul minat ta'ni. Jadi fa'ulun, ta'unun, ta'un daripada at-ta'nu, ta'ana. Jadi at-ta'ana, ta'ana tu maknanya tikaman. Tikam, menikam. Tikaman yang menyebabkan kematian. Ta'nu tu tikaman yang menyebabkan kematian. Jadi istilah ta'nu diletakkan wazannya fa'ul, jadi ta'un. Ta'un maknanya tikaman yang tikaman maut. Tu dia. Jadi kita kata ta'un tu kalau diterjemahkan sahaja begitu, ta'un tu maknanya tikaman maut. Iza asabahu ta'nu birramhi, apabila mengena tikaman daripada lembing yang direjam. Qala Ibnu Arabi fi syarh Tirmizi, at-ta'in alladhi yusibuhu at-ta'un wa huwal waja'ul ghalibu alladhi yutfi'ur ruha kadzabhati. Ambil yang ini. Al-waja'ul ghalib. Ta'un itu merupakan penyakit yang sengsarakan pengidapnya. Wajak tu maknanya sakit, jenis-jenis penyakit yang mensengsarakan pengidapnya. Dengan kata lain, orang yang terkena wabak ataupun yang didatangi dengan ta'un, diserang dengan ta'un, dia mengidap penyakit yang sengsara. Sengsara. Al-Ghalib, yang menguasai kesengsaraan, memang benar-benar sengsara, yang memadamkan roh. Habis. Maknanya ta'un ini sudah persetujui. Ta'un itu adalah wabak, wabak itu adalah ta'un. Kita tengok hujah yang nak gunakan. Kerana ta'un itu penyakit yang menyebabkan pengidapnya sengsara dan terpadamlah roh, sebagaimana penyembelihan binatang. Sembelih. Sembelih, apa tujuan sembelih? Tujuan penyembelihan untuk memisahkan roh daripada jasad binatang yang disembelih. Tak ada cara lain ke? Sembelih adalah cara yang paling mudah untuk mengeluarkan roh daripada jasad binatang yang disembelih. Cara yang lain, cara yang menyukarkan. Sembelih adalah cara yang paling praktikal, cara yang paling mudah roh dipisahkan daripada jasad binatang sembelihan. Apa bukti penyembelihan itu cara yang paling mudah roh keluar? Dengan
penyembelihan itu sebanyak mungkin darah dalam jasad tubuh binatang sembelihan itu dapat dikeluarkan. Kalau tembak, darah tu tak dapat keluar, lebih menyeksakan. Sembelih, kita nampak roh tu mudah keluar, kerana roh keluar petandanya apabila pendarahan yang berlebih-lebihan. Sembelih cara di mana darah dapat dikeluarkan secara maksimum daripada jasad tubuh binatang sembelihan. Membebaskan binatang itu dikategorikan sebagai bangkai. Bangkai itu apabila darah itu bertakung dalam badan binatang yang disembelih. Jadi tak kisahlah kita nak jemput penyembelih yang handal ke tidak. Yang penting penyembelih itu penyembelih yang mampu dengan tempat penyembelihan tu, sama ada dekat dengan tengkuk atau tak tahulah tu. Yang penting darah dapat dikeluarkan semaksimum yang mungkin. Apa kena mengena soal penyembelihan dengan ta'un ni? Dengan kata lain, ta'un ini nilainya seperti sembelih. Nilainya tang mana? Cepat roh keluar daripada jasad. Jadi kalau siapa yang kena wabak, memanglah itu jalan yang mana Rasulullah SAW sebut mautun daqiqun, mati secara senyap, mati secara halus. Kalau nisbah seksa, jangan kata seksa, al-waja'u, penyakit yang menyebabkan pengidapnya sengsara. Nak dapat penjelasan, tuan-tuan tanya cikgu ahli jamaah Masjid Kampung Ibrahim Majid. Namanya saya rahsiakan. Saya tanya dengan dia kerana aku dah 4 kali ceramah dekat tempat tu. Maka apabila PKPD, kita pun cari ada tak nombor telefon, WhatsApp. WhatsApp pada nah. Jawab, tak mati lagi aku cakap. Dia kata, ustaz, yang teruknya cikgu. Aku cakap, ada nombor cikgu? Ada. Kita pun hantar. Tak jawab, tak apalah. Apabila dah sihat, tanya dengan cikgu. Saya pun tak guna telefon dia, takut kena kan. WhatsApp aje lah. Dia kata pengalaman dia mati hidup semula. Mati hidup semula? Sakitnya bermula dengan nafas tu susah nak bernafas. Waktu itulah dia kata macam ustaz cerita, 360 tulang terasa sakit, 360 sendi terasa sakit, kulit, daging, tulang sakit. Memang saya rasa saya matilah ustaz, dia kata. Aku cakap, tapi hidup semula. Tu dia kata, memang sangka mati, peritnya. Yalah. Abu Walid Al-Baji dalam syarah Mawaqqa' Imam Malik, huwa maradun ya'umul kathir minan nas fi jihati minal jihad. Jadi ta'un yang telah disepakati, ta'un merupakan wabak, penyakit berjangkit yang membunuh, merupakan penyakit yang meratai, mengumumi bilangan yang begitu ramai dari kalangan manusia. Didatangkan lagi beberapa penjelasan, antaranya pendapat daripada Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Atin daripada Ad-Dawawadi. At-ta'un habbatun. Ta'un itu merupakan benjolan, dimisi benjol.
berbiji. Biji di sini maknanya benjol. Takhruju fil arfagh, yang keluar di bahagian bawah ketiak. Kalau kita ada benjol-benjol kat ketiak tu, kita kata apa tu? Dia ini zaman dia lah. Maknanya ta'un itu dapat dikesan apabila adanya kesan-kesan benjolan di bawah ketiak. Wa fi kulli tayyin minal jasad, dan pada setiap bahagian pelipat, tayyin tu pelipat, pada setiap bahagian pelipat daripada jasad tubuh badan manusia. Maknanya mana tempat bersendi, dekat situlah nanti akan keluarnya biji bonjolan. Wasahihu annahu takut juga tu. Annahu al-waba. Baiklah. Berkata Ibnu Asir dalam kitabnya An-Nihayah, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fana'u ummati bit-ta'ni wat-ta'un. Binasanya umat aku disebabkan pembunuhan dalam peperangan dan wabak penyakit, yang kita kata ta'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui kebinasaan umatnya yang menyebabkan ramai yang terkorban nyawanya, dua, disebabkan terbunuh akibat peperangan dan terbunuh akibat wabak. Ta'un. At-ta'nu al-qatlu bir-ramhi, pembunuhan dengan zaman tu bir-ramhi, lembing. Wa ta'un al-maradul am, ta'un itu penyakit yang umum. Wal waba'u, manakala wabak, allazi yafsudu lahul hawa, merupakan penyakit yang merosakkan udara. Wah, kerana dah tak terkawal lagi. Yalah, sebagaimana yang dulu kita datangkan ta'rif, ada ulama antaranya Imam Asy-Syafi'i mentakrifkan ta'un itu merupakan keracunan air. Air beracun. Memang air itu bersih. Allah Subhanahu wa ta'ala hantarkan tentera-tentera Allah, sama ada tentera Allah itu al-jarad, belalang, al-qummala, iaitu kutu, ataupun ad-dafad, katak, yang merupakan tentera Allah. Tentera Allah tu bawa racun, maka habis sumber minuman kita, air sungai, takungan, beracun. Racun yang disebabkan oleh pembawa. Pembawa itu merupakan tentera Allah. Jadi sebab itu Imam Asy-Syafi'i dia mentakrifkan ta'un itu keracunan air. Air beracun. Air itu mengandungi racun. Jadi siapa pun guna air, habis kena. Semua orang minum air. Tak ada siapa yang tak minum air. Nak cebok pun guna air, habis. Walau bagaimanapun, hujjah Imam Asy-Syafi'i lagi, maknanya ta'un itu keracunan air, dan muridnya menyatakan, Imam Al-Azmazani menyatakan, termasuklah keracunan tanah. Tanah tu beracun. Siapa pun pijak kena, siapa pun lalu kena. Dan kali ini Ibnu Al-Athir menyatakan bahawa bukan air, tanah, udara pun beracun. Jadi ta'un itu keracunan air, keracunan tanah, keracunan udara. Yang kita dapat jelas dekat sini, dia akan lihat kepada pembawa. Apa pembawanya? Contoh, kita kata keracunan air. Keracunan air. Pembawanya nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes.
maka nyamuk Aedes sebagai pembawa mendatangkan satu wabak penyakit yang membunuh, demam denggi. Jadi manusia dalam usaha ikhtiar dapat jumpa demam denggi yang membawa maut ni, maka demam denggi itu kita kata juga dia sebagai ta'un, kerana membunuh. Sekarang ni dekat Johor dah berapa ramai, dekat Malaysia dah berapa ramai, dah 89 mati akibat demam denggi. Takut-takut demam denggi akan mengatasi COVID-19. Dalam kita menjaga COVID-19 ni, terlupa nak jaga denggi pula. Denggi itu juga ta'un, wabak. Pun begitu, manusia berjaya kenal pasti bahawa denggi ni, demam denggi ni ada pembawanya. Pembawanya nyamuk Aedes. Dan nyamuk Aedes tu dia ada tempat sebarannya, air. Jelas. COVID-19 siapa pembawanya? Takkan Imam Yang? Siapa pembawa dia? Tak tahu siapa pembawa dia. Lebih ngeri lagi, COVID-19 ni tak tahu pembawanya, disebarkan melalui udara. Kalau kita kata nyamuk Aedes tu, dia sebarkan melalui air, oleh penteras. Seperti demam kepialu. Dulu menjadi wabak, berapa ramai yang mati demam kepialu. Alhamdulillah, usaha ikhtiar manusia, Allah bagi hidayah, manusia dapati bahawa demam kepialu tu pembawanya nyamuk tiruk. Nyamuk tiruk. Kita kata demam malaria. Demam malaria. Jadi pembawanya nyamuk tiruk. Dan nyamuk tiruk ni dia sebarkan melalui air, keracunan air. Oleh itu jelas, senang. Oh, malaria pembawanya nyamuk tiruk. Kita kejar nyamuk tiruk. Dah kempen musnahkan nyamuk tiruk. Demam denggi pembawanya Aedes. Oh, Aedes kempen. COVID-19. Oh no. Betul lah. Tutup mulut lah, tak ada pilihan lain. Tak ada pilihan lain. Maka nanti panjang. Kita ni kan hanya dibenarkan tak lebih 1 jam. SOP. Kan? Jadi lepas ni baliklah. Janganlah marah-marah. Cuma nak faham tu je. Maka berlaku di zaman Al-Syaikh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, apabila dia dah mencadangkan al-istiba'at, penjarakan sosial, dia juga mencadangkan Al-Syaikh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mencadangkan menutup mulut dan hidung. Ulama zaman dia marah semua. Kerana 4 mazhab menyatakan makruh. Berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmizi, 4 mazhab mengatakan makruh tutup mulut dan hidung. Makruh. Tapi apakan daya? Tak perlu persoalkan lah. Kalau nak makruh tu hilang tak fadilat, jangan cerita itulah. Pun begitu, sebab itu kitab ni dia tak popular kerana ramai ulama yang tak bersetuju. Tapi itulah yang termampu kita lakukan untuk melepaskan daripada pandemik, keadaan yang tidak terkawal. Tujuannya nanti Imam Yang balik, apabila ada ustaz-ustaz kampung bertanya, apa hujah Imam Yang? Ada kitab. Jadi macam-macam cakap. Yalah, istilahnya takut kan, kerana COVID-19 ni maknanya dia tu tersebar melalui udara.
keracunan udara. Bukan kerana udara, kita penjarakan tu. Siapa ajar? Oh, penjara. Persoalannya tu itu ustaz kampungan. Tak kisahlah. Maknanya tak payah berhujah lah. Tak berminat tak apalah. Tinggal lagi hari ini kita muzakarah nak menyatakan apa yang kita lakukan ini bukan syok sendiri. Ada tempat ambilannya. Ya, dah maksudnya daruratkan. Ad-daruratu tabihul manzurati. Ad-daruratu tanzilu manzilat. Jadi istilahnya lah. Qala al-Qadhi Iyad fi syarhil Muslim qawluhu ya'ni fi hadisi Usamah fi at-ta'un inna hadzal waja'a awis saqama al-arab tusamma kulla maradin waja'an. Imam Qadhi Al-Iyad menyatakan bahawa dalam masyarakat Arab semua penyakit sengsara, tak ada penyakit pun yang tak sengsara. Semua penyakit sengsara. Jadi nak jelaskan. Baik, kalau kita lanjutkan lagi perbicaraan daripada Ibnu Abdul Bar menyatakan inna ta'un ghuddatun ka ghuddatil ba'ir. Ta'un itu ni zaman dia berlaku. Ta'un itu merupakan benjolan seperti benjol pada unta yang dijadikan tunggangan dan mengunggah barang. Takhruju fil abati wal miraqi. Dia keluar di bahagian ketiak dan pelipat-pelipat. Jadi nak dijelaskan perkara ini menyatakan bahawa ta'un itu memberi kepada kita takrif apa pun penyakit yang berjangkit, merebak dan membunuh, daripada sekecil-kecil penyakit hinggalah sebesar-besar penyakit. Dan didatangkan bahawa dalam masyarakat Arab menyatakan apa pun penyakit semuanya membawa kepada kesengsaraan. Jadi dengan kata lain, daripada seringan-ringan penyakit pun boleh jadi ta'un, boleh jadi wabak apabila dia membunuh. Baik, didatangkan kepada kita hujah ini di zaman ulama Islam terdahulu, zaman 800 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu. Maknanya apa yang mereka alami ialah ta'un yang berpunca daripada keracunan air. Maka kesannya nanti pada tubuh badan manusia berlakunya benjolan, berlakunya bisul, yang akan memanaskan tubuh badan manusia, seterusnya mendatangkan keperitan, siksaan, kesengsaraan. Jadi kalau orang zaman dulu apabila keracunan air tu mulalah nanti dekat ketiak di tubuh bintik-bintik tumbuh benjolan, lepas tu keluarnya apa yang disebut bisul. Jadi
boleh membawa maut, ramai yang mati terkorban. Itulah dia taun, wabak di zamannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, wabak taun kini berbeza, tak seperti zaman dulu. Taun wabak kini, wah, tak ada benjolan, tak ada bisul, tiba-tiba perit, sakit, terseksa kerana pernafasan udara beracun. Maknanya kini lebih dahsyat daripada dulu. Wal-iazubillah. Membolehkan nanti imam yang setia, aku kita nak pakai. Ini bagus. Minta jemaah masjid semua pakai pun pakai. Apa hujah? Kan makruh 4 mazhab. Terangkan. Dulu punya taun bentuk lain. Kini punya taun menakutkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, perit tetap perit. Tengok ni taun zaman dia lah. Qala Iyad aslu taun al-kuruhul kharijatu fil jasadi. Ni zaman dia. Zaman Asy-Syaikh Al-Imam Qadhi Iyad, dia kata asal taun itu adalah al-kuruh. Al-kuruh ini cacah, cengkering, puru. Cacah, cengkering, puru. Al-kharijatu fil jasad, dikeluar daripada jasad, nanti dia membentuk bisul. Jangan dipecahkan tu. Jangan. Memang panas. Cacah, cengkering, puru ni memang panas, kepala panas, habis dah semua keluar. Tapi wong Jawa kabeh juga bijak. Disuruh minum air kelapa. Makin panas tak, untuk keluarkan semua kepanasan tu. Nak buang racun kerana keracunan air yang berlaku. Ialah tubuh badan kita pun semuanya air. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, kita dapati bahawa 19, 18, 19, 20 itu adalah saat di mana serangan wabak terakhir untuk cacah, cengkering, puru. Apabila saya dilahirkan 1967, maka kita kena tanam cacah. Alhamdulillah, usaha ikhtiar manusia Allah berikan hidayah, kita dah dapat dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ialah apa yang berlaku dekat Perancis, apa yang berlaku dekat Itali, apa yang berlaku dekat Sepanyol, ada riwayat menyatakan hampir 50 juta. Eropah tu dikumpulkan tu hampir 50 juta terkorban dik cacah tu. Angka tak rasmi. Kerana di satu-satu penempatan aja di Real Madrid aja dah 200,000 terkorban akibat cacah. Zaman dia, tahun tu zaman dia. 19, 18, 19, 20. Dengan kata lain, maknanya wabak ni kalau ikut sejarah, dia akan berulang 100 tahun sekali. Dan tempoh masa wabak ni 2 tahun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, lazimnya dalam ni ada cerita, lazimnya wabak ni ataupun taun dia akan bermula daripada bermulanya musim sejuk. Musim sejuk 21 Disember, 3 bulan. Kemuncaknya musim bunga 21 Mac. Lepas 6 bulan 21 Jun musim panas.
keadaan semakin reda. Tak habis. Reda, reda, reda. Sekarang ni reda, tapi dekat Keluang belum reda. Wah. Jadi takut-takut ni boleh korban ke tak boleh korban. Hari ni Jemaah Menteri mesyuarat. Ha? Jenis-jenis tu. Ha. Jadi cacah, cengkering, puru tu jenis sama. Dia jenis bisul. Ha, dia akan tumbuh satu badan tumbuh, semua kepala tumbuh. Ha. Gaut bukanlah. Gaut bukan. Itu kelebihan asid. Ha? Campak pun termasuklah. Ha. Itu pun termasuk wabak. Wah, aku ni dah macam Datuk Dr. Nur Hisham pula. Datuk Dr. Nur Hisham tu dia jusa. Dan dia akan dapat turus. Kita ni S32 takkan nak mengatasi dia. Cakap pun berpada-pada lah. Habis yang Ustaz, yang orang cakap wabak ni dicipta oleh manusia. Boleh dah ada dalam karangan-karangan buku terdahulu. Oh, tahniah. Soalannya, jadi oleh kerana Ustaz Zaini Nizam dah tanya, nanti balik Batu Pahat tu, katanya dapat qadi baru. Baik, kalau begitu kena buka bab pertama. Setelah kita faham tentang pentakrifan, tapi nak kena faham pentakrifan ni maknanya apa yang berlaku di zaman dia tak sama dengan apa yang berlaku di zaman kita. Di zaman Al-Syaikh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani 833 Hijrah, dia lebih kepada keracunan air. Kita ni keracunan udara. Sebab itu 2018 kita kena apa yang namanya tu MERS. Itu tu semua berpunca daripada udara yang akan masuk ikut lubang hidung. Jadi 3 tahun 2018 yang pergi jemaah umrah kan kena masuk ikut hidung tu. Kemuncak MERS tu COVID-19. Ya. SARS. Jadi SARS, MERS, COVID ini semua persoalan pernafasan. Diserang ikut udara. Jadi maknanya lebih dahsyatlah apa yang berlaku di zaman kita dengan apa yang berlaku 800 tahun yang lalu. Ya, Mam? Doa tu Ustaz. Doa la ilaha illallah Muhammad Rasul itu. Jadi itulah nanti kita nak mungkinlah benda tu perlu maknanya Imam Nazri bawa kepada peringkat maknanya Lujnah Fatwa Negeri Johor yang ada allowance seating. Yang ada allowance seating. Aku dengar cerita ada Imam Al-Hafiz yang akan jadi qadi, tak tahu qadi mana. Dengar cerita je, dengar cerita. Mudah-mudahan. Tak, benda tu Imam Nazri kena bawa pada apa ni Lujnah Fatwa kerana
ada ustaz-ustaz yang berfahaman Wahabi menyatakan kita mengamalkan amalan doa yang bid'ah, yang Rasulullah tak pernah beramal doa tu. Jangan kata lain, dah ramai ustaz Wahabi yang WhatsApp aku tak nak jawab. Tanya mana nasnya, kita tunjuk kitab pun dia tanya apa martabat imam ni, dia kata sunnah. Dah lah. Jadi aku cakap, kenapa kau tanya aku S32, nyesal kau nanti. Nyesal. Tanyalah dengan Jusasi tu. Jadi bila nak jawab apa yang berlaku, maknanya ya selepas 1833 tahun 833 100 tahun kemudian pun berlaku. 933 100 tahun lagi berlaku. Jadi jawapan yang Imam Nazri tanya 600 tahun yang lalu. 600 tahun yang lalu, ini cerita 600 tahun yang lalu. Berlaku 300 tahun yang lalu daripada sekarang. Jadi apabila kena serangan wabak penyakit taun yang disebut dengan nama Al-Quruh, cengkering, puru, cacar, dari situlah maknanya ulama-ulama, antaranya tokoh-tokoh ulama fiqah Al-Syaikh Al-Imam Al-Bujairini mencadangkan agar ada di situ doa-doa khusus untuk menghindari daripada wabak penyakit. Jadi doa-doa khusus, itulah dia kemukakan apa yang dia amalkan, doa-doa khusus. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka memanglah doa itu tidak warid daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia merupakan, kita kata as-sana, maknanya puji-pujian untuk yang maha agung lagi maha perkasa, agar Allah Subhanahu wa taala segera untuk melepaskan kita daripada bebanan, tekanan, desakan wabak penyakit yang membunuh. Istilahnya insan-insan tu tak faham apabila berdoa, doa ni dia ada tata cara. Tata cara doa tu iaitu yang disebut rukun doa. Dalam rukun berdoa tu mesti ada puji-pujian, memuji Allah, mestilah ada selawat ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga mestilah ada menyebut al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan ada di situ dua kalimah, kalimah khauf dan kalimah raja. Khauf, takut dengan azab Allah. Raja, mengharap kepada Allah. Maka didatangkan kalimah-kalimah raja tu, pengharapan seorang hamba dengan Tuhannya. Tu datangnya bait syair dijadikan doa. Bait syair dijadikan doa. Jadi aku pun tak beramal. Bukan tak beramal macam mana. Kita nak beramal, tiba-tiba kena komplain pula. Kenapa lama sangat berwirid? Satu hal lagi. Bacalah ya amanal khaifin. Marah lagi. Bukan itu yang panjang. Tak ada yang pendek lagi. SOP. Serba. Tak kena. Dahlah kita baca ya amanal khaifin. Geng-geng Wahabi pula WhatsApp. Tanya. Aman tu dia kata nama Allah yang ke-9 ke Ustaz Anafiah? Ke nama Allah yang ke-100? Aku kata 101 tak? Boleh tanya ya amanah. Amanah tu adakah Asmaul Husna
Ada aja dia orang tu. Aku cakap inilah, kau datanglah aku bertugas, nanti kita boleh cerita panjang lah. Wa amanahum min khawf. Tak faham ke? Tak, dia kata itu takbis daripada firman Allah. Ada je kau. Baiklah, oleh kerana Imam Zainizam dah tanya, Ustaz Zainizam pun dah tanya, jadi dia ada dalam fasal yang diberikan kepada kita. Al-babul awal fi mabda' at-ta'un. Dia akan bahaskan kat sini. Al-faslul awal fi bayani kaunihi rijsan ala man madha. Fasal pertama pada menjelaskan situasi sebenar wabak penyakit, juga disebut ta'un, itu merupakan azab dari Allah atas orang yang terdahulu. Nanti dicerita hadis-hadisnya, semua hadis-hadis yang sahih. Inna hadzal waja'a rijsun, bahwasanya penyakit yang sengsara itu rijsun, adalah daripada kekejian yang dilakukan oleh manusia, dan ianya merupakan wa'azabun, azab Allah, hukuman Allah kepada manusia yang melakukan kekejian. Dan nilainya au baqiyatu azab, ataupun ianya merupakan saki baki azab yang telah diturunkan kepada umat terdahulu. Umat-umat terdahulu seperti bangsa Qibti yang lahir di situ, dinasti Fir'aun. Allah musnahkan bangsa Qibti, dinasti Fir'aun, dengan Allah Ta'ala datangkan tak kurang 7 kali wabak penyakit yang berjarak 100 tahun sekali. 100 tahun sekali wabak penyakit, habis dinasti Fir'aun. Ada lagi Fir'aun lain pula, datangkan lagi wabak penyakit 100 tahun, 100 tahun, 100 tahun. Dalam tempoh masa 700 tahun, 7 kali wabak datang. Sebab itu dinasti Fir'aun ni ribuan tahun. Akhirnya bangsa Qibti dah tak wujud lagi, tak berdaftar lagi dengan PBB. Bangsa Qibti dah tak ada, yang hanya ada bangunan peninggalannya, piramid namanya. Bangsa Qibti dah tak ada. Apabila bangsa Qibti dah tak ada, yang mengambil alih kekayaan di dunia bangsa Yahudi. Dulu bangsa Yahudi bersaing dengan Qibti, maka Qibti menang dalam saingan Liga Super. Qibti menguasai dinasti Fir'aun. Maka Nabi Musa alaihissalam menjadi penyelamat kepada Bani Israel, bangsa Yahudi. Setelah Qibti terhapus, pupus, baton diserahkan kepada bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi pula yang menguasai. Apabila bangsa Yahudi menguasai, lebih teruk lagi daripada si Fir'aun tu, maka Allah datangkan wabak. Jadi wabak ni hukuman Allah. Saya nak sebut benda tu TV3 tak benarkan. Jangan Ustaz, nanti TV3 kena serang.
TV3 kena serang. Jadi Imam Zainizam, Ustaz Zainizam nak cakap macam mana? Yang menghairankan ni, seringan-ringan penyakit menjadi taun dan wabak. Selsema. Bayangkan, sebenarnya sama ada MERS ke, SARS ke, COVID ni, coronavirus ni, semuanya adalah jenis selsema. Selsema. Apa barang? Panadol lah. Tapi selsema mampu membunuh ratus ribu manusia. Tu. Sebab itu maknanya wabak taun ni daripada sekecil seringan-ringan penyakit hinggalah sebesar-besar penyakit. Seringan-ringan penyakit boleh mengganas menjadi pembunuh paling dahsyat dekad ini. Jadi China tuduh Amerika, Amerika tuduh China. Habislah tuduh-muduh. Yang bagusnya mereka tak pernah tuduh orang Jawa. Dia tak tuduh wagiman, wagiran, wagimin. Baik, nanti buka muka surat ni. Halaman yang ke 75. Halaman 75 ni. Hadis riwayat Imam Muslim. Inna hadzal waba rijsun ahlakallahu bihi ba'dal umami wa qad baqiya fil ardi minhu syai'un yaji'u ahyanan wa yazhabu ahyanan. Bahawasanya wabak ini merupakan rijsun di sini membawa erti azab yang Allah turunkan di dunia. Satu-satunya azab yang Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala timpakan di dunia. Untuk apa? Ahlakallahu bihi. Allah musnahkan dengan wabak sebahagian daripada umat manusia di muka bumi ini. Maka penghapusan bangsa Kibeti dengan wabak. Adakah COVID-19 merupakan juga memberi sumbangan untuk penghapusan Yahudi Bani Israel? Kenapa? Tuan-tuan tengoklah sendiri. Di mana penempatan darah Yahudi, disitulah ramai yang terkorban. Amerika Syarikat, negara yang dibina oleh Yahudi. Siapa yang membina Amerika Syarikat? 6 orang jutawan Yahudi. Dia bina Amerika Syarikat dengan dia menubuhkan Federal Reserve. 6 orang jutawan Yahudi, dia bina Amerika Syarikat dengan dia membentuk Bank Federal Reserve. Terlalu kaya. Kaya raya. Habis semua dia mengambil alih daripada bangsa Kibti Firaun. Jadi memang dia kaya. Tapi dia zalimi. Habis haji tugiman, tugiran, tugimin, nilai rupiahnya jatuh. Habis haji wagiman, wagiran, wagimin, nilai ringgit ni semua jatuh. Federal Reserve lah. Federal Reserve dia boleh cetak duit Amerika secukup rasa seenak selera. Berapa nak cetak? Cetak lah. Malaysia nak cetak, oh no, mesti ada emas. Kita memang dizalimi oleh Yahudi. Maka dah sampai masanya 1918, 1919, 1920 ulangannya. 2018 MERS menyerang bersama dengan SARS. 2019 COVID. Semuanya pernafasan, keracunan udara.
Yang ramai terkorban penempatan Yahudi maupun darah Yahudi. Amerika Syarikat, Spain, Italy, United Kingdom. Kini Yahudi Ortodok Rusia. Surabaya memang setiap tahun ramai meninggal dunia. Yalah, tak ada COVID pun ramai yang meninggal dunia. Namanya pun Surabaya. Ikan dan si buaya tu, ikan apa tu? Yang takut yang ini. Waqad baqiya fil ardi minhu syai'un, dan sesungguhnya tinggallah, yakni saki-baki di muka bumi daripadanya wabak itu oleh sesuatu. Dengan kata lain, waqad baqiya fil ardi minhu syai'un, wabak penyakit ini akan reda. Cukup 2 tahun hilang. Tetapi saki-baki dia masih ada di muka bumi. Wah. Saki-baki ada. Yaji'u ahyanan, dia boleh datang satu ketika. Wa zahabu ahyanan, boleh pergi satu ketika. Bila-bila boleh datang, bila-bila boleh pergi. Wal-i'yazu billah. Saya hantar email pada kawan saya kerana kita ni ada kononnya geng astronomi. Jadi beritahu dengan Wak Jai, hantar ni lah Ustaz. Saya pun tanya. Jadi tanya dengan dia, how cannot. Maka dia jawab, Amerika dah terhutang 3 trilion untuk menangani masalah COVID-19. Amerika terhutang dengan dunia 3 trilion. Jangan kata Amerika tak buat kerja, dia kata Amerika dah habis harta, boleh muflis akibat COVID. Dia dah macam-macam buat. Oh no, difficult. Dia tak tahu nak buat apa dah. Saudara dah tak tahu nak buat apa. Goblok nen. Tak tahu nak buat apa dah Amerika. Sekarang ni dia mengalami pandemik kedua ni, maknanya gelombang kedua ni, yang mati yang kaya-kaya. Yang negro tak mati. Negro yang duduk bawah-bawah tu kan, tak mati pun. Yang mati yang kaya-kaya ni. Amerika dah takut. Dia bukan tak buat, dia tak tahu nak buat apa dah. Dia dah habis harta dia. Tentu yang dirahmati Allah, dah sampai masa dia kena hukum lah. Action lah. Sekarang ni kan? Amerika 149 maka inilah jawapannya Ustaz Zain Nizam. Al-Faslu Sani, fasal kedua, menyebut keterangan bahawasanya ta'un, yakni wabak penyakit yang membunuh itu, ianya merupakan azab yang Allah turunkan ke atas golongan kafir, tidak ke atas orang Islam. Dan bahawasanya bagi orang-orang yang beriman, yang terkorban daripada umat ini, ianya merupakan rahmat dari Allah, pengampunan dosa dan syahid akhirat. Datang hadis bawah ni ada semua.
Syahid akhirat. Syahid akhirat tu diangkat daripada azab kubur. Moga-moga kalaupun dekat dunia tak diisytiharkan qadi besar pula, tapi nanti di mahsyar diisytiharkan syahid. Itu makna syahid akhirat. Syahid akhirat tu maknanya diangkatkan azab kubur, dan moga-moga nanti di padang mahsyar dia diisytiharkan syahid. Kalau syahid dunia akhirat, peperangan menegakkan hukum Allah. Jadi kalaulah imam yang maknanya tak diisytiharkan 41 sampai pencen, tak apa, syahid akhirat. Ni hadisnya Ustaz Zain Nizam, atani Jibril alaihi salam bil hamma wat ta'un fa amsaktul hamma bil Madinah wa arsaltu ta'una ila Syam. Wa ta'un syahadatun li ummati wa rahmatul lahum wa rijsun alal kafir. Jibril alaihissalam berjumpa denganku. Bersama dengan Jibril alaihissalam dua penyakit, demam panas dan ta'un. Akhirnya setuju, ta'un ni apa jua penyakit-penyakit berjangkit yang membunuh. Maka aku pegang dulu, kata Rasulullah, demam panas, diletakkan di Madinah, dan aku lemparkan, aku lepaskan sejauh-jauhnya ta'un, wabak, ke utara Madinah, iaitu Syam. Bukan bererti maknanya Rasulullah sengaja campakkan dekat Syam, tak. Rasulullah lepaskan sejauh-jauhnya daripada Madinah, menuju utara Madinah jauh. Kalau utara Madinah, Syam lah. Baik, itu jelas menunjukkan Rasulullah SAW dia sayang dengan umat dia. Dia sayang dengan umat dia. Elaun kerajaan dia pun dia kasih pada kita. Malah Allah Ta'ala nak turunkan azab untuk umat dia pun dia doa pada Allah, berilah seringan-ringan azab. Jadi dua pilihan, nak mana? Demam panas ke ta'un? Rasulullah pilih yang paling ringan, iaitu demam panas. Apa makna demam panas? Ya, kulit, daging, tulang terasa panas. Kenapa perlu panas? Memudahkan roh keluar daripada jasad. Kerana kita ni umat akhir zaman, mati bersebab. Ja'altu ala ibadi, ja'altu lil mauti ala ibadi ilalan wa asbaban. Aku jadikan hamba-hambaku umat akhir zaman kematian yang ditimpa dengan penyakit-penyakit, begitu juga sebab-sebab kematian. Allah mengakui dalam hadis kursi, istimewanya kita umat akhir zaman, kita ni mati ada sebab. Sama, adalah sebab aksiden, insiden maupun penyakit. Kalau penyakit, Rasulullah minta penyakit paling ringan, demam panas. Kenapa perlu demam panas? Panas itu jalan untuk nak dikeluarkan roh daripada jasad. Jadi kalau demam-demam panas tu, jaga-jagalah tu. Baik. Wa ta'un syahadatun li ummati. Ta'un, wabak, penyakit yang membunuh, merupakan syahid akhirat untuk umatku. Wa rahmatun lahum, pengampunan bagi mereka itu. Kayaumin waladathu ummuh, gugur dosanya bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Tetapi ta'un, wabak itu penyiksaan, azab
untuk atas si kafir. Ini dia. Jadi tak timbul soal ni angkara Amerika ke angkara Cina ke, yang jelas dia pun dah tak tahu nak buat apa. Maka mana-mana rakyat dia yang berdarah Yahudi terkorban, yang disebut mautun daqiqun, mati secara halus, mati secara senyap. Oh, dah sampai Wak Gimin. Jadi jangan takut. PKP. Jadi 11.45 kita kena berhenti. Saya ya. Ya. Nanti dekat sini, di sini nanti dalam risalah ni Imam Yang boleh ni kan, ada PDF ni kan. Nanti Imam Yang tengok lagi penghujahan di sini, maknanya Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dia datangkan hujah firman Allah ayat 133, 134, 135 surah Al-A'raf. Ayat 133 surah Al-A'raf tu, Allah Ta'ala sebutkan fa'arsalna alaihimut tufan. Jadi Allah Ta'ala cerita dulu tentera Allah yang 5. Allah Ta'ala sediakan tentera Allah yang 5 untuk misi membunuh musuh Allah. Siapa musuh Allah yang diisytiharkan? Kalaupun tak disebut nama bangsanya, tetapi pada ayat 134 surah Al-A'raf jelas musuh Allah dekat situ dua bangsa yang menzalimi sesama mereka, bangsa Kibti dan bangsa Yahudi. Walamma waqa'a alaihimur rijsa 134. Nanti 135 falamma kasyafna anhumur rijsa. 133, 134, 135 surah Al-A'raf tu menceritakan bahawa maknanya wabak penyakit ini merupakan senjata Allah untuk membunuh musuh-musuh Allah yang berlaku zalim. Jadi istilah at-tufan, fa'arsalna alaihimut tufan. Tufan tu angin. Jadi angin pun tentera Allah. Jadi apa yang berlaku ni, COVID-19 ni, yang tak tahu pembawanya ada di udara. Habis tuan-tuan, nak kata macam mana? Maka kita sekarang ni dah kena yang paling kemuncak. Kalau bangsa Kibti, dia kena Al-Kummalah, dia kena pembawanya dari jenis kutu, jarat. Maknanya pembawanya daripada belalang. Tapi kita ni akhir zaman ni, ya Allah, keracunan udara. Dia ada cerita kat sini, penghuraian penjelasan ayat 133, 134, 135 surah Al-A'raf. Baik. Jadi nak jelaskan tentang bahawa wabak ini merupakan azab dari Allah untuk manusia yang zalim. Ya. Jadi orang yang baik macam Imam Yang Mursalin tiba-tiba terkorban syahid akhirat.
Syahid akhirat. Siapa nak bagi syahid akhirat? Setakat nak bagi jawatan 41 punya susah, tak apa. Syahid akhirat Allah boleh bagi. Wa rahmatul lahum. Rahmat istimewa. Siapa nak bagi? Zikru bayani rijzil mazkur wa man nazala alaihi. Bab nak menjelaskan, menyebut penjelasan tentang azab yang disebut sebagaimana dalam Al-Quran, dan orang yang nuzila alaihi, diturunkan ke atasnya. Siapa yang kena? Siapa yang kena? Jadi nanti dia beritahu sebenarnya ini maknanya misi khas untuk bangsa Kibti, juga bangsa Yahudi. Tak kisahlah, bukan kita nak kutuk macam mana, tetapi selepas bangsa Yahudi jatuh, kalau bangsa Yahudi serahkan kepada Sukarman, Sudarman, Suratman, janganlah zalim pula. Apapun Singapura dah pilihan raya. Jadi bagi kita mungkin bulan 10 pilihan raya. Tak kira lah siapa pun yang ambil. Yang penting jangan zalim. Kalau kau ambil, kau zalim, datang lagi COVID ke berapa? COVID-21. Simple past tense, simple present tense. Yang penting tak kisahlah siapa pun nak jadi qadi besar. Tapi setiap imam kerajaan bagilah tauliah nikah. Assalamualaikum. Itu aja. Aku kan nak kata apa? Jangan zalim, nanti datang lagi. Jangan. Terakhir kita baca ni. Anna Allah Ta'ala auha ila Daud anna bani Israel qad qusira tughyanuhum fakhayyarahum baina thalasin. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam, Nabi Rasul yang dibanggakan oleh Yahudi. Yahudi memang dibangga dengan Nabi Daud. Kenapa? Kerana Nabi Daud dapat beri mata benda, harta benda, apa benda. Kenapa dia tak suka dengan Rasulullah SAW? Apa barang? Kayu siwak saja. Kenapa Yahudi bangga dengan Nabi Allah Daud? Dia perintah 100 buah negara. Kenapa bangga dengan Nabi Allah Sulaiman, King of Solomon? Dia perintah satu dunia. Dia ada mata benda, harta benda, apa benda. Tapi Nabi Sulaiman pun beritahu, janganlah bagi kelebihan ini kepada orang lain. Cukuplah aku yang menanggung sengsaranya. Rupa-rupanya Nabi Allah Sulaiman ni, dia sengsara dengan kekayaan. Dia sengsara dengan kekayaan. Bukan senang. Tak nak ceritalah, tak baik ngata-ngata. Jadi Allah Ta'ala bagi wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam bahawasanya Yahudi ni dah banyak sangat melampaui batas. Qad kathura tughyanuhum, dah banyak sangat melampaui batas. Maka Allah Ta'ala memberi pilihan kepada mereka itu, Yahudi Bani Israel, 3. Bil qahti sanatain, 3 bentuk azab. Pilih. Adakah kemarau 2 tahun? Nabi Daud kata jangan ya Allah. Kalau 2 tahun tak turun hujan, habis kekayaan Yahudi. Habis. Au usallita alaihimul aduwa syahrain. Ataupun Allah datangkan tentera Allah. Angin, air, apa lagi? Dalam masa 2 bulan berturut-turut. Jangan lagi teruk. Habis nanti kalau air melimpah, sayang rumah baru beli 85,000. Sayang, jangan.
ataupun dihantarkan atas mereka itu at-ta'un selama 3 hari. Nabi Allah Daud alaihissalam merayu pada Allah, kiranya nak turunkan ta'un wabak pun jangan lebih 3 hari. PKP jangan lebih 3 hari. Lebih 3 hari jatuh ekonomi. Kita sekarang ni cocok dinding Maybank masih termuntah. Tapi Datuk SS saya cakap, tak mustahil Ustaz. Ustaz cakap tu nanti cocok dinding Maybank tak termuntah. Kerana kutipan cukai tanah merosot. Yalah, tak nak ceritalah. Tak baik ngata-ngata. Aku mau cakap agak-agak Datuk tak mampu, serahkan pada aku je lah. Kan? Nak rasa juga gaji turun. Astagfirullahaladzim. Lah, sekarang ni pengjawat awam selesa lah. Cocok dinding Maybank muntah. Tapi tak mustahil tuan-tuan. Jadi macam negara Greece, cocok tak keluar dah. Dah tak ada hasil. Maka Nabi Daud alaihissalam memang merayu pada Allah, kalau boleh wabak ni 3 hari je. Janganlah lebih-lebih. Cukuplah. Sekarang kita dah hampir 6 bulan. Tuan-tuan. Tak tahu hari ni apa kabinet nak cakap. Cakaplah engkau, Mamat. Takut kita lah nak nyatakan. Kalau makin lama, tapi tak boleh macam mana ya, apabila kita buka pintu sempadan aja masuk balik COVID tu. Wallahu a'lam bissawab. Setidak-tidaknya hari ini adalah keterangan dan hujah untuk kita terangkan, mematuhi SOP tu. Tak perlu petikaikan, hilang luput solat berjamaah. Tak perlulah. Maka jawapannya kita dah berada di zaman fitnah. Wallahu a'lam bisawab. Salah silap mohon jutaan kemaafan.